Didik TV KPM. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnatan nabiy. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lama kamu berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Riwayat Imam Malik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan ini adalah salah satu hadis yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya, Lokman Hakim, hos anda untuk hari ini. Baiklah, hari ini kita bersama dengan seorang ustaz yang suaranya lunak, pendiriannya tegak, wajahnya segak. Iaitu Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Lokman. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Okey Ustaz, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1, hadis sumber hukum. Betul ke Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Tadi kalau kita lihat, ramai yang tertanya-tanya sebenarnya, kenapa Ustaz pakai jubah putih, serban putih, pakai pula minyak wangi. Jadi apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini Ustaz? Silakan. Sebenarnya Abang Lokman, pembelajaran pada hari ini iaitu saya pakai jubah putih, serban putih, sebenarnya adalah merujuk kepada perilaku Imam Malik. Okey. Dalam belajar hadis, Imam Malik akan mandi dulu, akan ambil wuduk, pakai baju bersih, sunnah Nabi baju putih, serban, menghadap kiblat, kemudian barulah membaca hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baiklah, kita dah berkenalan dengan Ustaz Muhammad Fahmi. Sekarang kita nak berkenalan pula dengan murid-murid kita atas talian. Boleh Ustaz? Boleh. Alhamdulillah. Okey, jom kita berkenalan dengan murid-murid kita. Assalamualaikum. Okey, silakan Ustaz, kenalkan murid Ustaz. Okey, alhamdulillah. Kita ada 4 orang kat sini Jadi Abang Lokman kita nak mulakan dulu dengan Arisha dulu. Boleh Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Fahmi dan Abang Lokman Hakim. Waalaikumsalam. Kami dari SMK Seri Pulau Perdana, Kulai Johor. Anak kecil berlari-lari, Alisha Nur Insyira nama diberi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam syariah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tahniah adik Arisha kita. Jadi kita teruskan dengan yang kedua. Boleh, kita Ustaz. teruskan dengan Maisarah. Assalamualaikum Abang Lokman dan Ustaz Fahmi. Hari dimulakan dengan basmalah. Nama saya Lia Maisarah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru matematik. Guru matematik. Dahsyat tak? Dahsyat Ustaz. Kita tengok lagi seterusnya. Kita tengok pada Umi. Langit luas terbang ke Didi, Nur Umi Kalsum nama diberi. Jadi cita-cita saya ingin menjadi usahawan yang berjaya. Usahawan berjaya. Betul. Dan yang akhir sekali kita pergi pada Izul. Okey. Lelaki terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz Fahmi dan Abang Lokman. Fikiran positif menjadi pedoman. Saya Izzuhadi bin Abdul Rahman. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ustaz. Okey. Terima kasih kepada Izul Ustaz. Bila tengok keempat murid kita ni berpantun, saya pun nak berpantun. Boleh ke Ustaz? Boleh. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Semoga sihat dunia dan akhirat. Masya Allah, sangat sedap. Okey Ustaz. Ustaz pun nak berpantun ke?
Oh, belum termampu. Okey, tak apa Ustaz. Okey. Baik, kita untuk hari ini kita nak fokuskan kepada pendidikan Islam tingkatan 1, hadis sumber hukum. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Okey, jadi saya serahkan kelas ini kepada Ustaz. Silakan. Terima kasih Lokman. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tajuk pendidikan Islam tingkatan 3 iaitu hadis sumber hukum. Ya. Jadi murid selepas ini kena ready untuk buka buku teks muka surat 50. Ya, betul. Dan kemudian di akhir pembelajaran, pertama murid-murid dapat menyatakan maksud hadis, sanad dan juga matan. Dan seterusnya, murid-murid dapat menjelaskan peranan hadis sebagai sumber hukum. Jadi selepas ini, dalam segmen yang kedua, kita akan belajar tentang maksud hadis, sanad dan juga matan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini kita akan huraikan dengan lebih jelas dan lengkap, dan kita akan sama-sama pastikan anak-anak murid kita akan dapat menyanyi selepas ni. Tak sabar rasa nak dengar. Menyanyi untuk kita betul-betul kenal apa dimaksud hadis dan juga peranan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan kita. Baik Ustaz. Jadi dua perkara yang akan kita fokuskan. Yang pertama, maksud hadis, sanad dan bantahan. Yang kedua, peranan hadis sebagai sumber hukum. Baiklah, kita nak berjeda seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz kita yang kacak lagi segak, iaitu Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak belajar tentang makna hadis, sanad dan juga matan. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Okey, jadi tanpa buang masa saya hulurkan segmen ini kepada Ustaz. Silakan. Terima kasih Lokman. Alhamdulillah. Jadi pada ketika ini Ustaz akan teruskan dengan sumber hukum Islam. Ada 4 sumber hukum Islam yang pertama, iaitu yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijma' ulama. Dan keempat adalah qiyas. Jadi Lokman Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun daripada Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah dan juga Madinah. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan pula dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW dari segi perbuatan, dari segi perakuan dan juga sifat dan juga lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ijma' dan qiyas adalah daripada ulama. Jadi untuk menentukan satu hukum sama ada yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis, maka ulama akan menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Jadi seterusnya kita akan memahamkan maksud hadis. Jadi Ustaz nak minta Maisarah menerangkan maksud hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis dari segi bahasa ialah kata-kata atau baharu, manakala dari segi istilah ialah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada berbentuk percakapan, perbuatan, pengakuan atau persetujuan dan sifat. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Tahniah. Jadi maksud hadis ni iaitu dari segi bahasa adalah kata-kata atau baharu. Dari segi istilah ada sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sama ada percakapan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, pengakuan dan persetujuan dan juga sifat Rasulullah SAW. Jadi contoh macam pengakuan tu, pernah satu ketika Fatimah pada anak baginda Nabi Muhammad SAW bermain patung waktu hari raya. Jadi patung ni dulu tak boleh kan? Tapi bila Rasulullah masuk dalam bilik, boleh pula main patung. Maka itu adalah pengakuan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya hukumnya harus. Dibenarkan Ustaz. Dibenarkan. Jadi kita nak cuba anak murid kita ni kefahaman itu. Kitab boleh. Okey. Untuk kitab hadis ini saya nak
bertanya kepada murid-murid kita atas talian juga di rumah, mungkin boleh tuliskan 4 kitab hadis. Betul Ustaz Okey, jadi kepada murid-murid yang berada di rumah maupun yang berada di atas talian ni, tuliskan 4 kitab hadis Nabi SAW. Okey. Tengok kita dia boleh tulis tak? Betul. Sekarang orang semua tengok dalam Betul, internet Ustaz. je kan, Sebab macam-macam kan. banyak kitab hadis Ustaz banyak kitab hadis. Macam-macam datang kitab hadis ni. Jadi kita nak tengok adakah murid-murid kita yang berada di dalam rumah ataupun di atas talian boleh kemukakan 4 kitab hadis Nabi. Okey. Rasa dah siap tulis. Okey, dah bersedia kan? Okey, siapa yang dah siap sila tunjukkan di hadapan kamera anda jawapannya. Okey. Siapa tu? Kita lihat dahulu Ummi Ustaz. Okey, Ummi. Apa dia tu? Sila sebutkan Ummi. Sunan Abi Daud. Alhamdulillah. Betul Ustaz? Okey. Kita tengok nanti. Okey, kita tengok nanti. Seterusnya mungkin Arisha sebutkan kitabnya. Sahihul Bukhari. Okey. Sahihul Bukhari. Kemudian Izul, silakan. Sunan An-Nasai. Okey, dan yang terakhir silakan Maisarah. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Okey, jadi kita suruh dia letak dulu. Okey, letak dulu. Letak dulu. Okey. Okey. Jadi Ustaz akan nyanyikan dulu. Nasyid kita hadis tengok betul ke tak. Kita tengok siapa yang kena. Okey. Okey Ustaz. Okey. Jadi Ustaz pergikan tengok sini Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta'ul Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad. Inilah kitab hadis yang menjadi rujukan utama. Saya tak mau hujung je Ustaz. Okey. Jadi kita nak seorang. Siapa yang boleh nyanyikan semula? Siapa yang nak nyanyikan semula? Silakan Izul. Okey, Izul. Okey. Kita dengar suara Izul. Okey. Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta'u Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad. Inilah kitab hadis yang menjadi rujukan utama. Okey, sedap juga suara anak muda. Nak bagi berapa tu? Nak bagi berapa? Okey, saya nak bagi satu senyuman lah kepada Izul. Tahniah Izul. Mantap bagus. Okey. Jadi kita tengok tadi yang anak murid kita sebutkan, maksudnya pertama Sahihul Bukhari betul, Sahih Muslim betul, Sunan Abi Daud dan juga Sunan An-Nasai. Semua betul. Tahniah. Cuma Izul tadi tulis salah sikit, dia bukan tulis sunan, dia tulis sunat. Oh, sunat. Lelaki Ustaz. Masya-Allah. Okey. Jadi Ustaz teruskan Ustaz nak minta Izul juga. Okey, boleh Ustaz. Bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Izul? Boleh. Silakan. Qala Imam Bukhari, haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Yahya bin Sa'id, haddatsana Sufyan, qala haddatsani Mansur an Mujahidin an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadu wa niyyah wa iza stunfirtum fanfiru. Terima kasih Izul. Itu adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini tadi ada dua komponen penting, iaitu sanad dan juga matan. Dalam hadis mesti ada sanad dan matan. Jadi ustaz nak minta Maisarah menjelaskan maksud sanad. Maksud sanad dari segi bahasa ialah sandaran, manakala dari segi istilah ialah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Okey, contohnya qala al-Imam al-Bukhari hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Yahya bin Sa'id, hadatsana Sufyan, qala hadatsani Mansur an Mujahidin an Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih. Baik Rahman maka sanad ni adalah perawi-perawi hadis. Kita mesti yakini dia adalah seorang yang
jujur, amanah, berpengetahuan tinggi, tidak pelupa, dan yang paling penting akhlak mahmudah. Jadi Ustaz nak tanya pada Maisarah, siapakah nama perawi hadis dalam sanad? Yang pertama Al-Imamul Bukhari, yang kedua Ali bin Abdullah, yang ketiga Yahya bin Sa'id, yang keempat Sufyan, yang kelima Mansur, yang keenam Mujahid, yang ketujuh Tawus, yang ke-8 Ibni Abbas radhiyallahu an, dan yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua betul, masya-Allah. Tahniah. Jadi kita nak tengok pula dalam hadis mesti ada masuk matan, dipersilakan Arisha. Maksud matan dari segi bahasa ialah sesuatu yang jelas dan zahir, manakala pada istilah pula ialah teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Okey, tadi Ustaz lupa nak letak satu tu. Ustaz. Umi dah dapat. Semua dapat Okey, Masya-Allah. semua dah jawab Ustaz. Tahniah semua. Nampak semua satu-satu Tapi Izul tambah lagi satu tadi, dia baca hadis tak letak lagi. Okey. Baik. Izul mendahului nampak ya. Masya-Allah, mendahului banyak. Okey. Jadi maksud yang matan tadi adalah la hijrata ba'dal fathi walakin jihadu wa niyatu wa idza tunfirtum fanfiru. Tiada lagi hijrah selepas Fathul Mekah, tetapi masih ada jihad dan niat, maka apabila engkau diminta untuk keluar berjihad, maka keluarlah. Ini adalah matan, iaitu isi kandungan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz dekat sini nak minta kita nak buat satu permainan. Okey. Iaitu Ustaz akan sampaikan kepada Arisa dulu, yang lain akan tutup speaker. Jadi apa kita akan sampaikan telefon buruk. Buruk. Okey. Telefon rosak. Macam rosak buruk lah. Jadi Ustaz akan, yang lain tutup speaker, kita akan sampaikan kepada Arisa 2 kali, kemudian Arisa akan sampaikan kepada Maisarah, angkat nama. Okey, baik. Okey, jadi Ustaz akan sampaikan kepada Arisa. Arisa tolong dengar Okey, yang lain sila tutup speaker Okey. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Ini betul-betul ni, bukan tipu-tipu ya. Okey, jadi kita nak minta Arisa, minta siapa? Saya nak Maisarah. Okey, Maisarah. Okey, Arisa boleh bacakan. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal sihat untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Okey. Nak minta siapa pula? Maisarah. Okey, Umi. Okey, Maisarah boleh? Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Okey, Maisarah nak minta okey, Umi pula nak minta siapa? Okey, Izul. Okey, Umi boleh teruskan? Sekali je. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Okey, sekali saja Okey, sekali saja. Okey. Nah, last kita sudah tentu kita minta siapa? Izul. Okey. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Okey, rasa cukup. Okey, cukup Ustaz Macam betul tepat. Jadi jawapan yang akhir tu adalah kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan yang halal baik untuk kesihatan dan dijamin halalnya. Dia rosak di tengah. Tapi akhir betul pula. Masya-Allah. Salah mula, akhir betul Ustaz. Pelik jadi macam tu. Okey, jadi kita nak seorang bagi refleksi. Sebenarnya apa bagus dalam permainan ni? Baik, silakan. Siapa? Okey, bagus Umi. Pada pendapat saya, permainan telefon buruk ini amat berkesan dalam menjelaskan maksud sanad dan matan hadis. Isi? Ini kerana
Periwayatan hadis yang kuat akan menjadikan hadis itu dimartabatkan sebagai hadis sahih. Oh, ini Masya Allah, ini usahawan ilmu namanya. Ya, betul. Oh, dia ada dapat 2 markah iaitu isi dan juga huraian. Jadi dia kena letak 2 button. Jadi seorang satu. Umi pada Umi. Okey, Umi. Okey, baik. Umi. Sebab tadi diorang main permainan telefon buruk Ustaz kan? Ya, telefon buruk Umi ada makan lebih lah sebab dia bagi refleksi. Okey. Dan sebenarnya nak tanyalah pada siapa nak jawab. Sebenarnya hadis tu dia duduk dalam keadaan apa? Sahih ke dhaif? Okey. Siapa? Okey, Izul. Silakan. Saya kira hadis itu jatuh kepada hadis do'if. Kenapa, Izul? Kerana hadis ini lemah dari segi matannya. Lemah dari segi matannya iaitu periwayatannya. Okey, itu tadi jawapan yang mantap daripada adik-adik kita. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Kita dah tahu dah maksud sanad, maksud matan antaranya sesuatu yang jelas dan zahir. Baiklah, kita nak berehat sekali lagi. Boleh ke Ustaz? Boleh. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. Ya Allah, kesiannya pokok ni. Daun kuning, tanah pun kering. Kejap ya. Kawan, pokok memerlukan air untuk hidup. Bagi manusia dari segi rohani, kita memerlukan Al-Quran dan hadis dalam hidup. Jika kita mengabaikan kedua perkara ini, kita akan menjadi sesat dan hati kita akan mati. Sekian, terima kasih. Saya suka dengan analogi yang telah diberikan tadi. Kalau pokok perlukan air untuk hidup dan kita perlukan Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk meneruskan kehidupan. Betul ya Ustaz? Betul. Sangat Okey tepat. Ustaz. Saya sebenarnya kalau tengok Ustaz, saya tahu dah Ustaz ni orang Johor. Betul tak Ustaz? Ya, saya. Apa tanda orang Johor? Orang Johor ni kalau pakai songkok, songkoknya tinggi. Cuba tengok songkok Ustaz. Tinggi tu. 5 inci. 5 inci Okey Ustaz. Terima kasih kerana sudi lagi bersama dengan kita hari ini. Baik Ustaz, tadi ada murid-murid cakap dia tak puas dengan Ustaz nyanyi. Jadi boleh tak Ustaz menyanyi lagi? Boleh. Okey, cantik Ustaz. Silakan. Jangan offer. Jangan offer. Okey. Jadi kita akan nyanyi lagi satu lagu untuk pembukaan pada segmen ini. Jadi Ustaz nyanyikan, dengarkan. 1, 2, 3. Peranan hadis kuatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Perincikan isi kandungannya, jelaskan hukum di dalamnya. Contoh 1 puasa, 2 solat, 3 sutera. Contoh 1 puasa, 2 solat, 3 sutera. Okay. Ustaz, jangan minta saya nyanyi. Minta Izul nyanyi. Okey, minta Izul nyanyi. Boleh Izul? Okey. Peranan hadis kuatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Tepat. Perincikan isi kandungannya, jelaskan hukum di dalamnya. Contoh 1 puasa, 2 solat, 3 sutera. Contoh 1 puasa, 2 solat, 3 sutera. Yeay! Sedaplah suara Izul. Berapa nak bagi tu? Okey, saya bagi 1 lah. Saya bagi 1 bunga lah Ustaz. Boleh Besar besar. Sebab dia tarik tadi Ustaz. Contoh. Saya tak nak buat. Okey. Tapi lagi satu tadi pada Maisarah kita bagi video tadi. Video tadi. Okey, baik. Maisarah pun jadi video tu bunga. jelas tu. Okay. Maisarah. Maisarah Pada Maisarah. maafkan Maisarah saya. atas. Oh, ni okey.
Okey, tahniah good. Maisarah dan Izul. Jadi kita nak teruskan pada pembelajaran kita, iaitu yang pertama tadi, iaitu kita akan lihat okey. Peranan hadis sumber hukum pertama, kuatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu contoh satu puasa. Kuatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi hukum yang terdapat dalam Al-Quran pertama adalah hukum solat, puasa. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Daripada surah Al-Baqarah ayat 185, maksudnya sesiapa antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. Ini dalam Al-Quran cuma cakap anak bulan saja. Tetapi hadis Nabi Muhammad SAW menyokong. Jadi ustaz nak minta seorang tolong bacakan hadis yang menyokong. Baik. Siapa? Boleh bacakan? Okey, Arisa. Okey, Arisa bacakan hadis yang menyokong. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati muttafaqun alaih. Terjemahannya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan dan berbukalah, berhari rayalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Okey, mantap. Sebab cerita hari raya, kejap lagi nak hari raya kena letak satu. Okey, baik. Pada Arisa yang bawah. Bawah sekali satu bunga. Raya. Baik. Hari bulan ni anak bulan tengok anak bulan kita tahu nak raya. Betul. Jadi Nabi Muhammad SAW menyatakan lagi tengok anak bulan tahu puasa dan nak raya. Jangan buat-buat lupa puasa. Seterusnya kita pergi pada yang kedua, memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Dua solat. Okey. Jadi dalam Al-Quran tentang solat, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus solah surah Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah kamu akan solat. Kita tahu solat itu macam mana? Betul. Maka kita kena refer ataupun kita rujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi satu hadis yang menyokong, iaitu Ustaz nak minta seorang bacakan hadis ni. Siapa? Okey. Okey, Umi. Haddatsana Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Al-Bukhari. Terjemahannya, Malik radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Jadi kita solat kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, satu bunga Ustaz Satu boleh? Bunga. Untuk Ummi Hari ini Abang Luqman cukup pemurah memang Ustaz, saya memang pemurah lagi kepada murid-murid kita. Okey, dan yang ketiga kita jangan lupa yang ketiga adalah menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Jadi dalam Al-Quran tak ada Al-Quran tidak menyebut tentang pengharaman emas dan sutera untuk lelaki. Tetapi dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Jadi kita nak seorang jawab. Okey, boleh? Bacakan. Okey, Maisarah tadi. Maisarah pokok. Maisarah pokok. Anil Bara ibni Azib bin radhiyallahu an qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in nahana an khatamin zahab wa lubsil harir. Al-Bukhari. Terjemahan, Al-Bara bin Azib radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Baginda melarang kami daripada memakai cincin emas dan sutera. Maksudnya ada 3 cincin emas dan sutera. Cincin emas dan sutera. Jadi di dunia kita itu kita dah tak ada markah tu. Okey, sebabkan Maisarah pakai tudung biru, bunga pun warna biru. Nampak macam dah nak penuh tu Dalam hadis ni kita tentang emas dan sutera kan, pengharaman emas dan sutera. Di dunia lelaki diharamkan pakai emas dan sutera Abang Luqman Tetapi kat syurga lelaki punya emas dengan sutera lagi banyak. Kat sini. Masuk syurga lah Ustaz. Seronok Tak sabar kan? Jadi itulah tadi 3 perkara. Contoh 3 perkara peranan sumber hukum. Jadi kalau kita ingat lagu tadi. Jadi Cik Luqman kita akan pergi pada uji minda 3 soalan Okey Ustaz. 3 soalan kita. Jadi soalan yang pertama terdapat Abang Luqman boleh bacakan? Boleh.
Terdapat 4 sumber hukum dalam Islam iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan ... Jadi kita buka pada murid kita. Siapa nak jawab ni? Okey, Izul. Izul, nampak sudah bangkit? Okey. Ulang semula. Terdapat 4 sumber hukum dalam Islam iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Okey, dan betul kias. ke, Ustaz? Betul ke tak? Kita Jom tengok dia timbul ke tak timbul ni? Okey, jawapannya betul. Kias. Okay, kita Satu letak. bunga untuk Izul. Satu bunga untuk Izul. Dah penuh, Ustaz. Bukannya dia dikelilingi bunga ke? Betul lah. Seorang je lelaki. Tadi Lokman kita dengar Izul punya sebut hukum tu. Jadi nyanyi semua dia punya marah ha dia bagus. Oh, betul. Ha gitu. Ha pedas, Ustaz. Ha pedas masya-Allah. Okey, soalan kedua. Orang yang mengabaikan Al-Quran dan hadis atau salah satunya akan apa? Okey, jadi Ustaz minta siapa nak jawab? Siapa nak jawab ni? Okey, Arisa nak jawab lagi. Okey, Arisa boleh? Arisa ulang balik. Okey. Minta itu. Okey, jangan lupa. Orang yang mengabaikan Al-Quran dan hadis atau salah satunya akan sesat. Akan sesat. Betul ke tak betul ni? Okey, jom kita tengok jawapannya. Betul, sesat. Betul. Tahniah. Macam bocor ni soalan ni. Itulah. Tapi sebenarnya tak bocor ni. Baru bagi. Mana kata mereka fokus, Ustaz. Fokus Alhamdulillah. Baik, tadi Arisha pakai tudung warna oranye, bunga pun warna oranye lah saya bagi. Baguslah. Saya bagi matching, Ustaz. Matching. Okey, dan kita ada lagi satu soalan. Boleh, Ustaz. Akhir boleh. Satu soalan tengok anak murid kita boleh jawab tak Okey, ini minta Lokman bacakan. Boleh. Kata-kata atau baharu adalah maksud hadis dari sudut. Dari sudut apa ni? Dari sudut apa? Siapa nak sebut? Rebutlah seorang. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Oi, dua orang nak angkat ni. Okey, Abang Lokman pilih siapa? Saya pilih Umi ke Maisarah? Umi lah, Umi. Umi lah. Okey. Kata-kata atau baharu adalah maksud hadis dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa? Betul ke, Ustaz? Semua betul lah. Okey, betul. Mari kita patahkan sikit. Okey, satu bunga juga untuk Umi. Warna oranye lah. Satu bunga. Warna kuning. Markah semua macam nak sama je. Betul, Ustaz. Tapi ada satu markah bunga tu. Macam lain macam je. Okey. Jadi, Lokman jadi ini adalah ketiga-tiga soalan tadi kita dah bincang dengan anak-anak murid kita. Yang paling penting kita jangan lupa kepada perkara yang penting iaitu sanad dan juga matan hadis. Sanad dan juga matan hadis. Tapi sanad ni Ustaz nak terangkan satu perkara lah tentang sanad ni. Silakan. Sebab sanad ni adalah perawi. Jadi perawi hadis ni dia kena betul-betul adalah seorang yang jujur, amanah dan orang yang paling bagus ilmu agama dia. Okey, itu ciri-cirinya, Ustaz. Ciri-ciri. Yang ciri amanah jujur itu adalah pernah ada seorang perawi ditolak periwayatan hadisnya kerana dia panggil kucing. Okey. Macam mana panggil kucing? Bunyi panggil kucing? Miau. Manja kucing apa tu? Miau. Dia panggil kucing. Jadi maksudnya panggil kucing nak apa? Nak bagi makan kan? Betul. Nak bagi makan. Tapi bila kucing tu datang, makanan tak ada. Dia panggil saja. Dia panggil saya saja je. Dia tipu. Maka ada orang menyaksikan kepada perbuatan tersebut. Maka periwayatan hadisnya ditolak. Disebabkan itu sahaja. Disebabkan itu saja. Sebabkan dia tipu bagi makan pada kucing. Dia kucing tu memfras lah. Kucing ni kenapa pula kan? Patut dapat makan. Dahsyat dan juga yang tadi kalau tengok tadi masa kita meriwayatkan hadis macam tak sampai kan yang tadi adik-adik tadi sampaikan. Tapi alhamdulillah yang adalah tadi sampai. Yang maksudnya yang kedua yang perlu untuk seorang perawi adalah punya ingatan dia mesti kuat. Baik. Tak bolehlah dia jujur je baik je tapi ingatan dia tak kuat. Sebab hadis tu dia mesti sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz. Bila sebut tentang perawi ni mungkin ciri-ciri yang Ustaz sebutkan tadi kan, dia ni kuat ingatan dan dia ni mungkin adab dengan binatang, contoh macam kucing dia jaga. Tapi satu je, Ustaz, dia bukan orang Islam. Jadi bagaimana? Boleh diterima ataupun tidak? Memanglah sebab syarat utama mesti Islam. Jadi dia memang tertolak. Tertolak nak terus. Nak dapat kena mengucap asyhadu alla ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun dia ada ciri tadi Ustaz Walaupun ada ciri kepandaian. Sebab syarat untuk kunci untuk masuk syurga adalah Islam. Okey Ustaz, itulah yang kita belajar di segmen ini, peranan hadis sebagai sumber hukum, iaitu untuk menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan contoh Ustaz bagi tadi, kewajipan berpuasa. Betul Ustaz? Betul. Okey, baik, terima kasih kepada murid-murid atas talian juga di rumah yang memberikan fokus yang tinggi untuk segmen ini. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita kalau boleh banyak lagi yang ingin kita bicarakan, tetapi kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot Menengah Rendah. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad. Ustaz senyum sokmo dari tadi Ustaz. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak uji minda murid-murid kita, betul ke? Boleh. Okey, jadi bagaimana murid atas talian kita juga di rumah, dah bersedia? Kalau sudah, tunjukkan sudah bersedia. Buat begini. Okey, cantik. Jadi saya serahkan kepada Ustaz. Okey, murid-murid di rumah dan juga di talian sedia untuk soalan seterusnya. Murid-murid di rumah jangan lupa untuk buka buku teks tu. Sekarang kita muka surat 53. 53. Okey, baik. Jadi soalan keempat hadis mempunyai dua komponen penting, iaitu tempat kosong dan matan. Yang kat rumah ni nak jawab apa ni? Tempat kosong tu. Dia mesti dah ada jawapan kan? Betul. Tapi kita tanya kat studio, apa jawapan dia? Siapa nak jawab? Okey, Maisara. Maisara, okey. Maisara ulang semula. Hadis mempunyai dua komponen penting, iaitu sanad dan matan. Sanad dan matan sanad dan matan. Kita tengok betul tak? Okey, betul. Sanad dan matan. Betul kita bagi sikitlah betul. lagi. Satu bunga kepada Maisara. Betul ya? Okey. Tahniah. Jadi adik-adik di rumah sanad dan matan itu satu perkara yang sangat penting Jadi kalau dalam peperiksaan, kalau adik-adik di rumah tak boleh jawab, itu maksudnya tak boleh tu. Sebab dia dah belajar hari ni. Okey, dan kita seterusnya kita akan tengok pada soalan seterusnya. Ada soalan bahagian A dan juga B. Jadi dalam bahagian A dan B murid-murid di rumah dan juga di studio Jadi bahagian A dan B, Ustaz nak tanya satu soalan di manakah yang dikirakan sebagai matan hadis? Ya. A ke B? Okey, kalau yang kat rumah tu kalau jawab A, angkat tangan buat satu. Kalau dia jawab B, buat dua. Kita tak boleh nampak tapi kat studio kita tengok dia boleh nampak ke tak Jadi betul. Siapa nak cuba jawab? Okey. Izul semula. Jawapannya B. Jawapannya B Kita betul, tengok Ustaz? betul ke tak B yang dikatakan sebagai matan. Okey, jom kita tengok. Okey, betul. Tahniah Izul. Okey. Izul nak bunga lagi ke Izul? Izul dah banyak bunga lah. Izul, Ustaz nak tanya pada Ustaz nak tanya pada Izul matan ni dia sebenarnya apa? Yeah. Perawi ke isi kandungan hadis? Perawi. Perawi. Alamak. Betul ke? Betul ke? Salah ke? Salah ke? Okey, kita buka soalan pada yang lain ni. Sebenarnya matan ni perawi ke isi kandungan hadis? Siapa nak jawab? Okey, Arisa nak jawab. Isi kandungan hadis. Isi kandungan hadis. Masya-Allah. Betul ke Ustaz? Betul ke? Betul. Betul Okey. Jadi Arisa kita bagi. Kita bagi lagi Arisa. Okey. Tahniah Arisa. Alhamdulillah. Okey. Tahniah Arisa. Bagus. Jadi sebab dia macam keliru kan? Sanad matan betul. kan terbalik kan. Jadi kita pergi pada soalan seterusnya. Okay. Ni AB juga. Jadi Ustaz nak tanya. Di rumah kalau mana satu di antara sini sanad dan juga matan, mana satu? A ke B? Betul. Okey, kat rumah mungkin dah jawab. Jadi kita kat studio pula. Siapa boleh jawab soalan?
Lawan-lawan tu tengok tu. Tengok siapa yang last sekali tu. Boleh jawab. Ayam. B. Okey. Bola. Mana? Umi. Okey, Umi. Mana satu? Jawapannya. Ayam. 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 Anda yakin, Umi? Kamu yakin? Okey, yakin? Okey, kita tengok jawapannya. Betul, ayam. Betul. Tahniah, Umi. Satu Okey. bunga untuk Umi. Okey. Baik, muat Ustaz. Saya buat jadi satu soalan lagi nak bagi pada pada anak murid, pada Umi. Kalau ayam ni perawinya ada berapa? Umi. Ada 2, betul tak? Betul Abdullah bin Mas'ud dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umi buat 2 macam nak ambil gambar tu. Buat 4 tu. Jadi Umi tambah 1. Satu bunga lagi untuk Umi. Okey, satu bunga untuk Umi. Okey, alhamdulillah. Jadi sebenarnya dalam kita soal jawab dah selesai. Ya. Jadi ustaz nak seorang anak murid kita boleh nyatakan kesimpulan belajar pada hari ini. Okey, baik. Siapa yang ingin bagi rumput? Okey. Baik. Okey, Adisa. Baik Ustaz, pada pendapat saya lah Ustaz, saya suka dengan pembelajaran hari ini. Kerana terdapat penggunaan nasyid, video, permainan dan sebagainya. Ia membuatkan saya lebih mudah faham dan ingin menggunakan hadis dalam kehidupan saya. Saya yakin kawan-kawan di studio juga berasa teruja dan seronok dengan aktiviti-aktiviti yang kita dapat lakukan pada sesi kali ini. Betul tak Ustaz? Rasa tanya dengan kawan studio, dia teruja ke tak teruja? Teruja. Teruja. Dalam lagu kan, teruja. Kan dia teruja Betul. panas. Okey. Jadi seterusnya Ustaz nak seorang anak murid kita nyatakan azam belajar. Okey. Kita mesti ada azam kita belajar. Betul. Kan? Jadi siapa nak cakap pasal azam ni? Siapa nak cakap? Cepat, berebut angkat tangan. Siapa nak cakap? Okey, Maisara. Kakak bunga kita. Kakak bunga. Pokok dah berbunga. Kak B, Kak bunga. Kak B. Silakan. Azam saya selepas mempelajari tajuk ini adalah ingin mempelajari lebih banyak hadis Nabi supaya dapat mencontohi Nabi seperti dari segi perbuatan. Contohnya, hadis-hadis Nabi berkaitan akhlak mahmudah. Ya, betul. Akhlak mahmudah. Bagus. Jadi Abang Lokman akhlak mahmudah sangat penting. Jadi kita refer pada banyak hadis Nabi, makin lama perangai kita ikut sifat Nabi Muhammad SAW, pemalu. Okey Ustaz. Bagaimana Ustaz prestasi murid kita secara keseluruhannya? Secara keseluruhannya di studio alhamdulillah. Tip-top. Ni kalau macam ni buat ni, anak-anak murid kat rumah buat macam ni, insya-Allah pendidikan Islam A+. Okey, bagaimana Ustaz? Apa yang Ustaz sampaikan kepada mereka ni bagi pandangan Ustaz dapat diterima dengan baik atau bagaimana? InsyaAllah jika faham betul-betul dapat diterima dengan baik. Kita takut kalau tak faham maka akan menjadi sesat, tu yang kita takut. Betul Ustaz. Okey Ustaz. Bila kita belajar tentang hadis ni kan, kadang-kadang ada orang bertanya, saya Ustaz bila jumpa hadis ni saya ragu Ustaz dengan hadis ni. Jadi bagaimana tindakan yang perlu dilakukan? Okey, baik Lokman jika kita ragu pada satu hadis kita kena lihat daripada sumber mana kita dapat. Baik. Mestilah sumber itu daripada aliran Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Kemudian kita kena lihat daripada perawinya dan juga matan hadis. Pada sanad dan juga matan hadis. Jika ada keraguan di situ daripada segala tu, maka kita letak hadis tu, kita jangan ambil hadis tu dulu. Okey, baik. Okey Ustaz, di manakah murid-murid kita di rumah boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustaz? Latihan pengukuhan boleh dapat daripada sumberku, Portal Delima. Itu latihan pengukuhan kita. Okey, baik. Jadi kepada murid-murid di rumah yang ingin dapatkan latihan pengukuhan, boleh terus ke sumberku. Okey, sumberku. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fahmi bin Muhammad yang sudi bersama dengan kita hari ini. Saya seronok Ustaz sebab Ustaz bukan sahaja mengajar kepada kita, siap menyanyi lagi. Package 2 in 1 dan juga kepada murid-murid kita yang berada atas talian dan juga yang berada di rumah. Saya doakan kepada anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.